Okey, kita tahu semua unsur kumpulan 17 akan terima satu elektron untuk membentuk ion. Ion halida kita panggil. So kita tengok sikit. Halogen, fluorine, klorin, bromin, iodin. Bila jadi ion, terima satu elektron dan membentuk ion halida. Okey. So bagi fluorine, ion fluorida, klorin, klorida, bromin, bromida, iodin, iodida. Semua bercas negatif 1 sebab terima satu elektron. Okey. So itu adalah ion halida. Jadi semua atom, semua unsur kumpulan 17 akan terima satu elektron. Kenapa? Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Sebab apa? Tengok susunan elektron dia 2, 8, 7 untuk klorin. Jadi bilangan proton dia 17, bilangan charge dia 17. Positif 17, bilangan elektron dia 17, jumlah charge dia negatif 17. Jadi atom klorin adalah neutral. Okey. So apabila dia menerima elektron, so awak tengok dia punya petala paling akhir, paling terluar, petala valence dia menjadi 8. 2, 8, 8. Jadi bilangan elektron akan melebihi daripada bilangan proton. So maksudnya jumlah charge dia akan menjadi negatif 1. Jadi ion klorida Cl negatif bercas negatif akan terbentuk. Sebabkan semua boleh terima satu elektron, semua kumpulan 17 mempunyai sifat kimia yang sama. Kerana atom unsur kumpulan 17 mempunyai 7 elektron valence mencapai susunan elektron oktet yang stabil dengan menerima satu elektron membentuk ion bercas negatif. Okey, itu penerangan dia je lah. Okey, itu penerangan dia. Okey, tadi kita dah tengok ke elektronegatifan. Kita nak tengok pula kereaktifan. Okey, lebih kurang juga penerangan dia mesti nak cakap pasal saiz atom. Mesti awak kena cakap pasal jarak. Jarak apa? Jarak antara nukleus dengan elektron valence, daya tarikan dan juga last sekali awak perlu bagi tahu kekuatan untuk menarik elektron, ya. Jadi keelektronegatifan dengan kereaktifan hampir sama. Kereaktifan bagi unsur kumpulan 17, okay, awak kena explain daripada segi saiz, jarak, daya tarikan dan juga kesenangan untuk menerima atau melepaskan elektron. Jadi kita boleh tengok kat sini. Semua unsur kumpulan 17 mempunyai 7 elektron valence mencapai susunan elektron oktet dengan menerima yang stabil dengan menerima satu elektron membentuk ion bercas negatif. So you boleh start dengan ayat ni. Okay, apabila menuruni kumpulan 17 bilangan petala berisi elektron bertambah, saiz atom bertambah. Jadi petala luar semakin jauh dari nukleus, ataupun kita boleh kata jarak antara nukleus dengan elektron valence semakin jauh. Kekuatan daya tarikan daripada nukleus dengan elektron valence semakin lemah. Jadi kekuatan atom halogen untuk menarik elektron berkurang dari fluorin ke asetin. Ini kalau kita boleh terangkan kereaktifan menuruni kumpulan 17. Okay, macam mana dengan soalan jika dia suruh banding dan terangkan kereaktifan unsur X dan Y? Diberi unsur X dengan nombor protonnya 9. Unsur Y dengan nombor protonnya 17. So you beritahu dulu unsur Y adalah kurang reaktif banding unsur X. Macam mana you tahu? Sebab kita buat susunan elektron dia. So bagi tahu susunan elektron atom X adalah 2.27, atom Y adalah 287. Petala berelektron, bilangan petala berisi elektron bagi atom Y adalah lebih daripada atom X. So yang ni tak ada pun tak apa, sebab kita dah nyatakan di atas. Kita terus je pada saiz atom Y lebih besar berbanding atom X. Jadi saiz, lepas tu jarak di antara nukleus dengan elektron valence bagi atom Y adalah lebih jauh, lebih besar berbanding atom X. Lepas jarak kita ada daya. Oleh itu daya tarikan nukleus dengan elektron valence dalam atom Y lebih lemah berbanding atom X. Jadi atom Y sukar untuk menerima elektron berbanding atom X.
Iaitu adalah perbandingan. So, kita kena bagi tahu macam tu lah. Okey, ini adalah penerangan bagi unsur kumpulan 17 adalah molekul dui atom. Ya, dia wujud secara semula jadi dalam keadaan dui atom. Contoh, macam contoh kumpulan 18, dia wujud sebagai monoatom. Kenapa dia monoatom? Okey, kita recall balik. Kenapa kumpulan 18 monoatom? Sebab kumpulan 18 telah mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, untuk kumpulan 17 ni, dia wujud sebagai dui atom. Kenapa? Okey, sekarang kita nak tengok penerangan dia. So, unsur kumpulan 17 wujud sebagai molekul dui atom, di mana dua atom unsur berkongsi sepasang elektron valens, elektron yang paling terluar untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Contoh, kita ambil dua atom fluorin, dia mesti berkongsi sepasang elektron. Untuk membentuk molekul fluorin, kita tengok atom fluorin. Berapa elektron valens dia? Okey, berapa susunan elektron dia? 2, 7. Okey. So, dia ada 7 elektron valens. Maksudnya nak capaikan kestabilan elektron yang oktet, atom fluorin perlu lagi 1 untuk mencapai oktet. Okey, atom fluorin lagi 1 pun sama. Ada 2, 7. Okey, maksudnya tak cukup 1 juga. So, kalau orang ni awak tak cukup 1, awak tak cukup 1, saya pun tak cukup 1. Jadi, kita kongsilah apa yang ada. Jadi, kongsi 1. Bila kongsi 1 elektron, maksudnya atom fluorin akan berkongsi sepasang elektron. So, ni sepasang lah ni. Sebab tu fluorin, molekul bagi kumpulan halogen wujud sebagai dui atom. So, ini adalah gambar raja elektron bagi molekul fluorin. Okay, klorin, bromin dan iodin juga wujud sebagai molekul dui atom. So, kalau awak sebut klorin, dia punya formula Cl2. Bromin, Br2. Iodin, I2. So, kalau awak nak sebut tu adalah atom fluorin, awak perlu menyatakan atom fluorin, atom klorin, atom bromin dan atom iodin.